Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Pengetua Ma'had Muhammadi Pasir Pekan, Ustaz Tajuddin bin Mamat, penolong kanan pentadbiran Ustazah Wan Nurihan binti Wan Abdul Rahman, penolong kanan kurikulum Ustazah Aizan binti Abdullah, barisan para guru, para naqibat dan anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita semua untuk melaksanakan satu program yang amat bermakna, iaitu pelancaran usrah pada hari ini. Sebagaimana yang kita maklumi, keadaan sekarang amat terbatas untuk kita melaksanakan apa sahaja program. Namun kita tetap berusaha untuk memberi pengisian terbaik kepada semua. Jadi pada kali ini kita laksanakan usrah secara atas talian. Diharap semua dapat mengikutinya dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Jawatankuasa Badan Dakwah dan Kepimpinan Islam BAKIS yang di bawah pimpinan Ustazah Suhaila binti Seman. Seterusnya terima kasih kepada Lajnah Usrah dan Bina Saksiah yang diketuai oleh Ustazah Sharifah binti Mahmud, serta terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam menjayakan program pada hari ini. Jawatankuasa ini telah menyusun dengan baik mengikut kesesuaian yang sepatutnya agar matlamat usrah secara atas talian ini tercapai dengan jayanya. Terima kasih saya ucapkan. Sebagaimana yang telah kita maklum, setiap tingkatan kita telah lantik guru pentaklimat untuk memberi pencerahan cara pelaksanaan usrah ini, dan juga kita telah melantik guru pemantau bagi setiap tingkatan. Diharap jika ada apa-apa sahaja masalah yang timbul sepanjang berlangsungnya usrah, bolehlah kita rujuk kepada guru-guru pemantau yang telah dilantik ini. Okey, jumlah guru yang terlibat secara langsung adalah keseluruhan guru, iaitu 58 orang, yang mana melibatkan seramai 828 orang pelajar. Usrah kita terdiri daripada 74 kumpulan yang dikendalikan atau dipimpin oleh 74 orang naqibat. Okey, apakah tujuan usrah? Sehingga kita merasa amat penting dan tidak mahu ketinggalan untuk melakukannya, walaupun pada musim yang agak mencabar ini. Okey, kalau kita lihat kepada tujuan usrah yang sebenar, ialah untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, merapatkan ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita merasa ukhuwah kita semakin jauh, semakin renggang, namun kita tidak mahu keadaan ini semakin berterusan secara diam begini. Maka kita mencari inisiatif yang terbaik untuk menghubungkan semula ukhuwah, agar kita tetap merasa bahawa kita masih ada rakan-rakan, kita masih ada guru untuk saling berhubung. Okay? Seterusnya, tujuan usrah lagi adalah untuk memelihara dan menghubungkan diri sesama manusia dengan alam, mendalami fardu ain, meluaskan fahaman terhadap Islam, dan memberi galakan serta bimbingan dalam ibadah kepada generasi anak pelajar sekalian. Secara detailnya, tujuan usrah ini ialah untuk meningkatkan kefahaman anggota-anggota usrah terhadap Islam dan menentukan sikap terhadap satu-satu masalah sebagai umat Islam. Yang kedua, secara detailnya ialah kita dapat menambah penghayatan dan menimbulkan perasaan tanggungjawab terhadap ajaran Islam secara peribadi dan berjemaah.
Yang ketiga, kita dapat membina satu generasi Islam yang mengenali Islam sebagai din wa daulah, menghayatinya dalam kehidupan peribadi, menjadikan azam dan cita-cita serta tindakan mendakwahkannya sebagai sistem hidup dalam keluarga, masyarakat dan negara. Yang seterusnya, dapat membina generasi Islam yang menegakkan akhlak Islamiah dalam diri dan sensitif terhadap segala perkara yang tidak Islamik. Yang kelima, membina generasi Islam yang insaf dan sedar akan pelbagai bentuk cabaran dan godaan yang mengancam kemurnian Islam. Jadi terusnya merasmikan usrah kita pada kali ini. Kita akan menjemput Ustazah daripada Yayasan Islam Kelantan bahagian usrah, iaitu pegawai dakwah dan saksiah YIK, iaitu Ustazah Sakinah binti Muhammad Amin. Jadi bolehlah sama-sama kita dengar selepas daripada ucapan aluan saya ini. Okey, di sini juga saya ingin membaca beberapa rukun usrah lah, yang mana kita telah belajar sebelum-sebelum ini. Rukun usrah ni ada 3, iaitu pertama saling berkenalan, kedua saling memahami, 3 saling menyempurna. Jadi melalui usrah yang bakal kita laksanakan nanti, kita dapat saling mengenali, yang mana kalau kita lihat tingkatan 1, tak sempat nak berkenalan lagi. Kita dah cuti, kita dah belajar dari rumah, tak sempat. Guru pun kita tak sempat kenal. Jadi melalui usrah ini kita dapat mengenali beberapa orang rakan kita, beberapa ahli dalam kumpulan kita. Kita dapat mengenali para naqibat, mengenali guru pemantau, mengenali guru pentaklimat dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat mencapai matlamat dalam rukun ikatan usrah ini, iaitu saling berkenalan. Okey, jadi yang kedua pula iaitu saling memahami. Memahami ni persefahaman, iaitu memahami Islam dan menghayati. Jadi apabila kita telah mempelajari beberapa bab, beberapa topik di dalam sukatan usrah nanti, maka kita akan dapat fahami dan menghayati dalam kehidupan kita. Kita hendaklah berpegang pada kebenaran dan mengerjakannya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang ketiga pula iaitu saling menyempurna. Kita ni mesti saling menyempurna, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dalam kehidupan kita mesti saling membantu agar segala bentuk tugasan dalam melaksanakan kehidupan ini terlaksana dengan sebaik mungkin. Okey, jadi saya tidaklah mahu berucap dalam ucapan aluan ini terlalu panjang, maka saya mengharapkanlah tujuan usrah ini mungkin selepas pada ini akan diberi penerangan oleh perasmi kita ataupun penceramah kita yang mana seterusnya merasmikan usrah kita pada kali ini. Kita akan menjemput Ustazah daripada Yayasan Islam Kelantan bahagian usrah, iaitu pegawai dakwah dan saksiah YIK, iaitu Ustazah Sakinah binti Muhammad Amin. Jadi bolehlah sama-sama kita dengar selepas daripada ucapan aluan saya ini. Okey, di sini juga saya ingin membaca beberapa rukun usrah lah, yang mana kita telah belajar sebelum-sebelum ini. Rukun usrah ni ada 3, iaitu pertama saling berkenalan, kedua saling memahami, 3 saling menyempurna. Jadi melalui usrah yang bakal kita laksanakan nanti, kita dapat saling mengenali, yang mana kalau kita lihat tingkatan 1, tak sempat nak berkenalan lagi. Kita dah cuti, kita dah belajar dari rumah, tak sempat. Guru pun kita tak sempat kenal. Jadi melalui usrah ini kita dapat mengenali beberapa orang rakan kita, beberapa ahli dalam kumpulan kita. Kita dapat mengenali para naqibat, mengenali guru pemantau, mengenali guru pentaklimat dan sebagainya. Jadi di sini
kita dapat mencapai matlamat atau dalam rukun ikatan usrah ini, iaitu saling berkenalan. Okey, jadi yang kedua pula iaitu saling memahami. Memahami ni persefahaman, iaitu memahami Islam dan menghayati. Jadi apabila kita telah mempelajari beberapa bab, beberapa topik di dalam sukatan usrah nanti, maka kita akan dapat fahami dan menghayati dalam kehidupan kita. Kita hendaklah berpegang pada kebenaran dan mengerjakannya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang ketiga pula iaitu saling menyempurna. Kita ni mesti saling menyempurna, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dalam kehidupan kita mesti saling membantu agar segala bentuk tugasan dalam melaksanakan kehidupan ini terlaksana dengan sebaik mungkin. Okey, saya tidaklah mahu berucap dalam ucapan aluan ini terlalu panjang, maka saya mengharapkanlah agar apa sahaja yang dirancang pada masa kini dan pada masa akan datang, semua yang dinilai oleh Allah sebagai satu amalan baik dan dapat ganjaran pahala di sisi Allah yang setimpal untuk kita semua. Sedikit atau banyak apa yang kita lakukan, kita ada pencatat di kiri dan kanan kita. Niatkan ikhlas kerana Allah. Kita mengikuti usrah ini kerana Allah. Kita menjadi nakibat kerana Allah. Kita menjadi guru pemantau kerana Allah. Kita melaksanakan apa-apa sahaja tugasan ini, semuanya kerana Allah. Maka insya-Allah segala yang terbaik itu ada ganjarannya untuk kita nanti. Saya mendoakan agar pelaksanaan usrah ini berjalan dengan lancar dan memberi kesan impak yang terbaik kepada semua warga Mahat Muhammadi Pasir Pekan. Setakat itu sajalah dahulu ucapan aluan daripada saya sebagai penolong Kanahem Hal Ehwal Pelajar, Hal Ehwal Murid pada tahun ini. Semoga kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang dimuliakan pengerusi majlis, bagi pelancaran usrah peringkat sekolah yang berusaha penolong Kanahem Puan Siti Zainab binti Abdul Wahab, SU Unit Dakwah Ustazah Suhaila Seman, juga jawatan kuasa Lajnah Usrah dan Bina Sasiah bagi unit dakwah, seterusnya para naqibat dan semua pelajar yang merupakan ahli usrah dalam program usrah peringkat sekolah kali ini. Semuanya diharapkan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas anugerah iman, Islam dan anugerah peluang kepada kita untuk bersama-sama dalam program kali ini. Saya juga ucapkan tahniah kepada semua pelaksana program di atas kejayaan melaksanakan majlis pelancaran usrah peringkat sekolah secara atas talian sebagai menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hendaklah ada di kalangan kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kemakrufan dan mencegah pada kemungkaran. Mereka inilah orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Muslimat, para nakibat dan ahli-ahli usrah sekalian, amal ma'ruf nahi munkar tidak mungkin akan terlaksana tanpa program-program tarbiyah. Kita tidak mahu pelajar tidak melanggar peraturan disiplin sekolah kerana takutkan
pengawas ataupun kena denda. Kita mahu mereka meninggalkan segala kemaksiatan dan salah laku disiplin di sekolah adalah kerana takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para guru, nakibat dan anak-anak pelajar sekalian, apa itu usrah? Usrah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah keluarga. Yang kita tahu sebelum ini usrah adanya mak, ayah, adik-beradik dengan satu pertalian darah. Bagaimana dengan usrah di sekolah kali ini ataupun dalam program ini? Baik, usrah di sekolah kita ada nakibah yang kita panggil mak usrah ataupun kakak usrah, dan ada adik-adik ahli usrah dalam kumpulan. Dan apakah pertalian yang mengikat ahli-ahli usrah di sekolah ini? Pertaliannya adalah dengan tali akidah dengan tujuan yang sama, iaitu kita mahu semua ahli-ahli usrah memahami Islam dengan sebaiknya, kemudian mengamalkannya dalam diri sendiri, seterusnya memastikan sahabat-sahabat di sekeliling juga faham dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Dan penghujung impian ataupun tujuan usrah adalah kita ingin bersama-sama bukan sahaja di dunia tapi juga dapat bersama di akhirat. Bayangkan, bayangkan anak-anak usrah sekalian, sekiranya usrah ini berjaya, usrah kumpulan 1 berjaya, usrah kumpulan 2 berjaya, maka kita dapat bayangkan lahirnya wujud suatu warga, suatu masyarakat sekolah yang memahami Islam dengan sepenuhnya, mengamalkannya dan mewujudkan suatu bi'ah solihah yang indah. Dan inilah sebenarnya yang kita idam-idamkan. Semoga idam-idamkan ataupun impian itu bukan hanya menjadi angan-angan, tapi ia menjadi suatu kenyataan di suatu hari nanti, insya-Allah. Dan kalau sebelum ini usrah kita secara bersemuka, kita berada dalam bulatan, kita dapat bersentuhan, kita dapat berpelukan dan bersalaman. Namun dengan norma baru kali ini, kita berada dalam Google Meet dan segala perbincangan dan aktiviti, semoga kita dapat manfaatkan sepenuhnya agar objektif usrah itu dapat dicapai walaupun dengan pendekatan ataupun dengan cara yang berbeza. Para guru, nakibat dan anak-anak usrah sekalian, usrah sebagaimana yang kita tahu adalah satu program tarbiyah bagi membina insan. Untuk makluman semua juga, pelaksanaan usrah dan program-program tarbiyah secara serius di sekolah-sekolah YIG sebenarnya bermula sekitar tahun 1995. Ia adalah cetusan daripada arwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan sewaktu itu. Juga beliau selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan ketika itu menekankan perlunya program pembinaan insan terhadap pelajar bukan sahaja dalam akademik tetapi juga sasiah. Maka tercetusnya program PINTAR, PINTAR, iaitu pembinaan insan melalui tarbiyah. Dan salah satu program tarbiyah dalam PINTAR ini adalah usrah. Maka Ustazah mengambil kesempatan untuk menjelaskan beberapa objektif ataupun tujuan usrah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, dalam usrah kita sentiasa akan diberi peringatan, tazkirah, muhasabah, sentiasa dalam proses mendalami dan mengamalkan sesuatu ilmu dalam kehidupan seharian, dan bersahabat dengan lebih hakiki. Maksud bersahabat lebih hakiki ataupun mencari sahabat yang sejati adalah kita memiliki sahabat yang sahabat tersebut akan mendorong kita sekiranya kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik, yang baik, dan memastikan kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak baik, dan berkasih sayang kerana Allah, benci juga kerana Allah. Bukan saja ingin bersama di dunia, begitu juga kita ingin bersama di akhirat. Dan dalam usrah juga kita akan terpimpin hidup secara teamwork, belajar secara teamwork, dan enjoy. Last sekali bila kita dapat merasakan kemanisan usrah ini, iaitu halawatul usrah ini, kita akan ada satu rasa. Rasa apa? Rasa bestnya. Ya Allah, beruntungnya kita menjadi seorang muslimah. Para pendengar yang dirahmati Allah, antara beberapa adab yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli usrah adalah yang pertama, ikhlaskan niat untuk hadir usrah. Sekiranya usrah secara atas talian, niatkan untuk join tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadir tepat pada masanya.
kerana kelewatan dan ketidakhadiran yang tidak dimaklumkan mungkin akan mengganggu kelancaran usrah yang telah bermula. Seterusnya, yang ketiga, membuat persediaan dari segi membaca teks sebelum usrah bermula, juga menyediakan peralatan-peralatan usrah. Sekiranya tidak secara bersemuka tetapi secara atas talian juga memerlukan buku catatan dan sebagainya agar kita dapat memberi lebih fokus kepada usrah. Yang keempat, ada usrah seharusnya kita memberi komitmen dan konsisten sepanjang usrah dan membudayakan perasaan kasih sayang dan hormat menghormati di dalam usrah yang berjalan tersebut. Baik, anggaplah usrah di sekolah ini adalah rumah kecil untuk kita mentarbiah diri. Dan jadikan usrah adalah tempat untuk kita belajar bagaimana untuk menjadi muslimah yang terbaik. How to be an excellent Muslim. Muslim yang akifi, muslimah yang akifi. Apa akifi? A adalah alim, iaitu berilmu. Ki adalah muslimah yang haraki, bergerak bukan saja pada diri dia tapi mengajak juga orang lain untuk menjadi soleh dan bertakwa. Seterusnya, fi adalah sufi, hamba yang akrab dengan Allah. Segala-gala yang kita buat, kita lakukan, kita sayang, kita benci adalah kerana Allah. Sesibuk macam mana pun kita dengan aktiviti harian, jangan sesekali kita lupa kepada solat 5 waktu di awal waktu, membaca Al-Quran dengan zikir-zikir yang akan sentiasa mengikat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, daripada usrah kita mampu meneruskan perjuangan para nabi dan rasul dan para ulama. Sebagaimana kita tahu, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para nabi. Apa core business Rasulullah dan para ulama? Adalah dakwah kepada Allah. Dan kita lah sebenarnya apabila mampu berada menjadi nakibah yang terbaik, menjadi ahli usrah yang terbaik, mampu keluar daripada sekolah selepas ini dan membawa masyarakat lainnya untuk menuju dan mengenal Allah dengan lebih dekat. Seterusnya, kenapa kita kata berdakwah ini adalah core business Rasulullah SAW? Ia adalah bisnes kerana kita bukan berjual beli biasa sebagaimana kita jual beli barangan hari ini, tapi kita berjual beli dengan Allah Subhanahu Taala. Kita menawarkan diri kita, ilmu kita dan segala kemahiran yang kita ada untuk dijual kepada Allah Subhanahu Taala, dan Allah membeli jiwa kita dalam keadaan kita memberikan segala-galanya, pengorbanan kita untuk perjuangan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar, para nakibat dan anak-anak pelajar sekalian, tahniah Ustazah ucapkan atas kejayaan menggunakan ruang media sosial yang bukan hanya untuk PDR, malah untuk melaksanakan program tarbiyah secara online seperti ini. Dan kita akan menyemarakkan program-program tarbiyah walaupun atas talian dalam keadaan kawalan pergerakan seperti ini. Dan di pihak unit HEM, Yayasan Islam Kelantan juga insya-Allah akan mengeluarkan arahan dengan garis panduan bagaimana pelaksanaan tarbiyah harus diteruskan, sama ada secara bersemuka dengan SOP sekiranya dibolehkan, atau tetap akan meneruskan melalui atas talian seperti program ini sekiranya kita masih dalam tempoh kawalan pergerakan. Apapun para pendengar, ujian pandemik COVID-19 ini benar-benar menguji kita, dan pejuang-pejuang agama perlu memberikan pengorbanan yang luar biasa juga untuk menjayakan satu-satu program. Kita tidak nafikan sedikit kesusahan bila kita terpaksa melalui kehidupan secara normal baru ini. Namun sebagaimana dulu kita pernah dan kita boleh bermain di atas padang ataupun di dalam dewan, dan sekarang ini kita boleh main game atas talian. Begitu juga kalau dulu kita boleh belajar berhadapan dengan guru di dalam kelas secara bersemuka. Tapi sekarang ini kita telah belajar dan kita mampu untuk belajar di atas talian, sehinggalah peperiksaan pertengahan tahun pun baru-baru ini kita dipengalamankan dengan melalui peperiksaan atas talian. Walaupun ia begitu mencabar, namun insya-Allah kita mampu untuk melaluinya. Maka begitulah juga program-program tarbiyah yang sebelum ini semuanya secara bersemuka.
tamrin, mukhayyam, camp dan sebagainya. Maka pada kali ini dengan norma baru ini kita akan menggunakan sepenuhnya kemahiran media sosial untuk kita meneruskan program-program tarbiyah. Kepada semua nakibat dan ahli-ahli usrah yang akan berusrah pada hari ini, Ustazah ingin ingatkan bahawa betapa nikmatnya peluang dahulu dan hargailah peluang yang kita dapat pada hari ini walaupun hanya bersemuka secara atas talian. Kalau dulu kita mampu bersalaman, bersentuhan, berpelukan dengan sahabat-sahabat kita dalam usrah dan makan-makan bersama, namun kini beginilah yang kita mampu dan kita akan manfaatkan sebaik mungkin sekadar yang kita mampu. Sebenarnya Allah datangkan ujian ini adalah untuk memberi pengajaran pada kita, kerana mungkin sewaktu peluang yang kita dapat dahulu kita tak guna dengan sebaik-baiknya, kita tidak hargai dan syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu doa-doa daripada kita semua ada yang diangkat dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hilangkanlah kesakitan dan penyakit ini daripada muka bumi ini dan kembalikanlah kesejahteraan seperti dulu untuk kita semua tebus dengan amalan-amalan kehidupan yang terbaik, insya-Allah. Dan sebagaimana yang Ustazah sebutkan tadi, apa pun ujian pandemik pada hari ini memang sangat luar biasa. Maka untuk tujuan agama, untuk para nakibat, untuk ahli-ahli usrah, pelajar agama, harus ada pengorbanan yang luar biasa untuk menjayakan satu-satu program termasuklah usrah. Ujian yang hebat adalah untuk orang yang hebat kerana ganjarannya juga hebat, insya-Allah. Pesanan Ustazah buat semua nakibat, be strong. Barakallahu lakum, sabar dan teruskan tingkatkan usaha dalam mengendalikan usrah adik-adik. Dan kepada semua pelajar yang menjadi ahli-ahli usrah, kita harus jayakan usrah ini bersama-sama. Bukan hanya berada pada tanggungjawab nakibah sahaja, tetapi kita semua terima dan hargailah kelebihan dan kekurangan ahli-ahli usrah dan kita satukan segala kemahiran dan kelebihan yang ada agar usrah ini dapat dirasai, dinikmati dalam jiwa kita dan dapat kita kenangkan sebagai suatu titik program dan kenangan yang paling indah. Ustazah ingat satu kata-kata daripada Imam Ash-Shahid Al-Banna, Ash-Shahid Hasan Al-Banna, awal quwwatu wahdah wala wahdah biwairi hub. Kekuatan yang pertama adalah kesatuan. Kita bersatu, kita bersama, kita bekerjasama. Namun tiada lagi kesatuan dan masih lagi tidak dianggap bersatu sekiranya kita buat itu tanpa kasih sayang. Jadi kita perlu semaikan kasih sayang dalam program-program kita. Bukan saja kita nampak bersatu dan bersama secara fizikal, tapi kita juga bersama dalam hati dan kasih dan sayang. Dan seterusnya pengalaman Ustazah lah yang bertemu dengan ramai bekas-bekas pelajar bila mereka berada di universiti, telah berkeluarga, telah pun berkejaya, mereka sebenarnya akan mengingati dan sangat menghargai kenangan dan pengalaman daripada usrah dan daripada program-program tarbiyah yang mereka lalui sepanjang berada di sekolah suatu ketika dahulu. Di sini suka berkongsi 4 tanda-tanda usrah yang berjaya. InsyaAllah di akhir program usrah, mungkin telah beberapa kali para nakibat dan ahli-ahli usrah menjalani usrah. Bagaimana nak mengenal pasti usrah ni dah berjaya ataupun belum berjaya? Ada 4 tanda-tanda kejayaan. Yang pertama adalah kehadiran ahli yang semakin konsisten dan berterusan. Konsisten itu berterusan. Kalau sebelum ini tidak penuh, kehadirannya tidak sepenuhnya, semakin hari dalam siri-siri yang seterusnya, ahli-ahli sentiasa mengingatkan antara satu sama lain dan akhirnya kehadiran boleh 100%. Alhamdulillah dan tahniah. Itu satu tanda kejayaan. Yang kedua adalah ahli usrah suka hadir dan sentiasa bertanya, merindui bila pula usrah akan datang. Yang ketiga, ahli-ahli usrah sekiranya ada dan pernah melakukan perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, beransur-ansur meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Dan yang keempat, kesanggupan ahli-ahli usrah
memikul tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh para nakibat dan para murabbi di sekolah, belajar dengan lebih bersungguh-sungguh, menjadi AJK pada persatuan dengan lebih baik dan sebagainya, dan akhirnya menjadi hamba yang taat kepada Allah, pelajar yang terbaik kepada guru-gurunya, dan anak yang soleh kepada ibu bapanya. Para pendengar yang dihormati sekalian, akhirnya Ustazah ucapkan tahniah sekali lagi kepada pihak HIM, sekolah dan Lajnah Usrah unit dakwah Mahat Muhammadi Pasir Pekan ataupun MP3 yang bertukuh lumus menjayakan program usrah peringkat sekolah, walaupun hanya atas talian, tapi ia suatu usaha yang terbaik, dan Ustazah percaya sebenarnya sudah banyak pengorbanan yang tersembunyi di sebalik kejayaan ini, dan sesungguhnya tiada kejayaan tanpa langkah yang pertama. Majlis pelancaran usrah ini satu langkah yang pertama untuk memastikan program-program usrah akan diteruskan sehingga ke akhirnya, sehinggalah kita mampu untuk buat majlis penutup usrah walaupun hanya atas talian. Juga untuk kita semua, biarlah jasa kita tidak didandangkan oleh penduduk bumi, asalkan ia tetap dicatat pada perkiraan Allah di kemudian hari, insya-Allah. Ikhlaskan niat, buat yang terbaik, dan hargailah pertemuan ini walau hanya atas talian, walau hanya dapat bersua muka di handphone ataupun di laptop, kerana mungkin suatu hari nanti atas talian ini pun kita sudah tidak berkesempatan dan tidak diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengan ini dengan penuh sukacitanya Ustazah bagi pihak Yayasan Islam Kelantan merasmikan majlis pelancaran usrah Mahat Muhammadi Pasir Pekan dengan ucapan siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.